Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Razi Ahmad. Dan saya Melissa Sari. Ini pertama kali kita digandikan bersama Razi. Yes. Saya nak puji boleh? Apa dia? Saya nak puji boleh? Boleh. Handsome Razi malam ni. Thank you very much. much. Baik, kita teruskan utama TVS malam ini dengan berita tempatan. Silakan Razi. Penutupan Pasar Sentral Sibu yang sepatutnya berakhir esok akan dilanjutkan lagi sehingga 19 Februari susulan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 melibatkan pasar tersebut. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting Ing Ho, keputusan itu dibuat susulan laporan yang diterima daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu berkaitan kes positif di lokasi tersebut. Majlis Perbandaran Sibu juga akan menyemak keputusan penutupan pasar tersebut pada 19 Februari kelak dengan mengambil kira keputusan saringan penjaja di sana. Pasar Sentral Sibu yang menyediakan lebih 1,100 ruangan niaga sebelum ini pernah ditutup atas sebab sama untuk kali pertama pada tahun ini iaitu 2 hingga 3 Februari dan kali kedua pada 8 hingga 14 Februari. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menyeru seluruh rakyat Sarawak untuk bekerjasama dan turut serta dalam program vaksinasi. Ini kerana Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk memberikan suntikan vaksin kepada seluruh penduduk menjelang Ogos tahun ini. First phase of the vaccines is from Pfizer, from US, and the KKM is working out on the second and the subsequent third phases. Sarawak government has worked very closely with KKM because we want, we requested and to have all Sarawakians to be vaccinated by August. And even though nationally, they only plan to finish by February. Menurut Dr. Sim, program vaksinasi memerlukan sekurang-kurangnya 70% rakyat Sarawak untuk mencapai imuniti kawanan agar dapat mengurangkan kadar jangkitan virus COVID-19. We also looking at our own options that how to help KKN and how to go through KKN to get all the vaccines by August. With this plan, the peak of the vaccination will be in May. In May, April, towards the end of April, beginning of May, that 4 or 5 weeks period, we will have to vaccinate almost 900,000 people. So I mean, you start slow so that we see what are the issues, then we solve it so that we can speed out very fast. Tambah Dr. Sim, dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi, perincian berhubung golongan mana yang akan menerima vaksin terlebih dahulu akan dikeluarkan. Ini turut melibatkan penglibatan pihak hospital swasta. And so we really need everybody to cooperate. We are in over the next few 2 to 3 weeks, the detail will come out. Who are the high risk? Where are they going to get vaccinated? Because the private hospital also involved. At the moment, we have to determine who go to clinic kesihatan, who go to private hospitals, who has not been to clinic kesihatan or private hospital. They will go to selected vaccinating centers. Dr. Sim yang juga ahli kehormat operasi COVID-19 turut menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai berita palsu mengenai risiko atau bahaya vaksin COVID-19. Meskipun terletak di sebuah pulau, Kampung Salak tidak tersisih dari pembangunan. Penduduknya kini sudah mampu menikmati kemudahan utiliti asas lengkap seperti bekalan elektrik dan air. Penduduk di Kampung Salak kebanyakannya bekerja sebagai nelayan dan memperoleh pendapatan daripada hasil tangkapan harian. Namun, ekoran daripada pandemik COVID-19, kesukaran kian dihadapi, lebih-lebih lagi apabila pergerakan dihadkan. Memang kita nak beli barang apa semua tersekat lah. Kadang kalau ada kawan-kawan nak pergi bandar apa terpaksa main berkirim. Peka akan permasalahan rakyat, bantuan bekalan keperluan harian dari pihak kerajaan tidak pernah putus untuk diagihkan. Ia sedikit sebanyak mampu mengurangkan beban penduduk di Kampung Salak. Bantuan tu nang ada je lah, selalu je lah, bukan kali pertama juga. Ada dari pihak kerajaan lah.
bantu. Bagi kami tu orang Wakamas tu memang adalah dah 2-3 kali dah adalah memang tu barang tu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Dato' Abdul Rahman Junaidi turut memberi jaminan bahawa segala bantuan mahupun pembangunan akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa. Pelbagai usaha juga turut dijalankan untuk meningkatkan aktiviti pelancongan di Kampung Salak seperti inap desa, persiaran laut dan menikmati hidangan makanan laut. Jadi dari segi kemudahan asas di kampung ini sama seperti tempat-tempat lain yang ada di bandaraya. Dengan kata lain, Kampung Salak walaupun berada di sebuah pulau tidak ketinggalan dari segi proses pembangunan. Kebajikan rakyat yang kekal terjaga terus terbukti menjadi keutamaan tanpa ada sesiapa pun yang terkecuali. Sekian laporan Odlin Caterni bersama jurukamera Nasrullah untuk TVS Kampung Salak. Sementara itu, Dr. Abdul Rahman yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB turut melancarkan program Pantai Damai Prihatin yang memberi tumpuan membantu golongan yang memerlukan. Selain itu, pada masa sama menjadi persediaan untuk PBB Pantai Damai menghadapi pilihan raya negeri ke-12. Jadi di Pantai Damai kita ada 37 buah kampung dan 6 taman perumahan. Jadi kita ada 43 ranting PBB di seluruh kawasan N4 Pantai Damai. Sebenarnya sebelum ini kita memang telah pun mengadakan program seperti ini melalui Biro Kebajikan Pantai Damai. Yang kita mulakan seawal, kalau kita masih ingat, seawal PKP dimulakan pada bulan Mac. Jelasnya, penyerahan bantuan pada kali ini disifatkan lebih sistematik dengan penglibatan semua ranting PBB menghantar sumbangan kepada keluarga yang dikenal pasti. Untuk rekod, Kampung Salak merupakan kampung yang pertama menerima bantuan di bawah program berkenaan dan bantuan diagihkan kepada sebanyak 108 keluarga. Pada masa sama, Dr. Abdul Rahman turut menyatakan kesediaan PBB Pantai Damai menghadapi sebarang kemungkinan pilihan raya. Telah maklumkan pada jawatankuasa kita daripada Cawangan bahawa bersedialah kita dalam tempoh 2-3 bulan ini. 2-3 bulan ini, seandainya suasana PKP kita reda, insyaAllah kita doa bersama-sama, tidak mustahil Yang Maha Berhormat akan mengumumkannya. Baik, kami bawakan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak merekodkan sebanyak 152 kes positif COVID-19 pada Sabtu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 6,425 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya berkata 45 kes direkodkan di Sibu, Subis 33, Kapit 23, Julau 11, Song 10, Bintulu dan Miri masing-masing merekodkan 8 kes, Beluru 4 kes, Kuching 3 kes, Dalat dan Samarahan masing-masing 2 kes, Bau, Belaga dan Meradong masing-masing 1 kes. Sementara itu, kluster yang masih aktif di Sarawak kekal sebanyak 16 kluster. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan berkuat kuasa di seluruh Sarawak bermula 15 Februari hingga 1 Mac 2021. Pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak adalah tidak dibenarkan melainkan mendapat kebenaran daripada pihak polis. Secara keseluruhan, Malaysia merekodkan sebanyak 3,499 kes baharu membabitkan jangkitan COVID-19 pada Sabtu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 3,498 adalah kes tempatan, manakala 1 kes merupakan kes import. Pertambahan kes itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kes positif COVID-19 di Malaysia meningkat kepada 261,805 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 51,558 kes masih aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, sebanyak 5 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 958 kes.
Sebanyak 263 kes pula sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu sebanyak 118 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu, kes sembuh harian pula sebanyak 3,515 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 209,289 kes. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat Timur Sabah zon yang berakhir hari ini dilanjutkan hingga 1 Mac depan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali, perintah tersebut meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan serta Beluran. Perintah itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan, sekaligus menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan E-Zone. Arahan itu juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Sumbangan dan peranan radio dalam menyebarluaskan mesej dan agenda kerajaan ke arah pembangunan bagi sesebuah negara wajar sentiasa diiktiraf. Kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah sejajar dengan tema sambutan Hari Radio Sedunia 2021, Dunia Baru, Radio Baru oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Radio memainkan peranan penting khususnya dalam menyebarkan maklumat terkini kepada pendengar dan masyarakat. 3 subtema yang diangkat oleh UNESCO iaitu evolusi, inovasi dan kesaling hubungan. Ketiga-tiga subtema ini amat bertepatan dengan fungsi semasa radio dalam menyebarkan informasi global terkini berkenaan bencana alam, krisis sosioekonomi, pandemik dan banyak lagi. Kepada penyiar-penyiar radio seluruh negara, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Radio Sedunia 2021. Ikhlas dari saya, Saifuddin Abdullah. Hari Radio Sedunia disambut pada 13 Februari setiap tahun bagi menghargai peranan selama lebih 100 tahun radio sebagai medium penyampai maklumat selain menjadi platform hiburan dan industri muzik. Baik, sementara itu pada sambutan Hari Radio Sedunia 2021 di Kuching, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata UKAS sedia menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi media. Ini menurut beliau sebagai usaha untuk menyampaikan maklumat yang sahih kepada semua. Ia juga penting sebagai usaha menghentikan penyebaran maklumat palsu yang kini mudah tersebar di media sosial. Tetapi di situlah cabaran kita. We have to face these challenges. Dan di sinilah peranan-peranan agensi-agensi kerajaan untuk memastikan berita itu sebenarnya betul, benar, and then bukan maklumat-maklumat yang setengah masak, bukan maklumat-maklumat yang sengaja diputarkan untuk tujuan-tujuan tertentu. UKAS, we cannot work alone. Definitely we have to work with RTM and TVS too, dan all the termasuklah warga media, surat khabar dan sebagainya. So that berita kita synchronize dari segi maklumat. Bertemu kembali. Jika tahun lepas rakyat boleh dikatakan tertekan apabila berdepan situasi pandemik yang melanda seluruh negara. Betul tu Razi. Namun mengikut Feng Shui, tahun lembu emas dianggap sebagai tahun pemulihan. Sebagai contoh pada sambutan Tahun Baru Cina, Sarawak amat bertuah jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Sarawak masih dapat meraihkannya meskipun dengan prosedur operasi standard yang ketat. Jika dilihat secara keseluruhan pula, Malaysia pada tahun ini akan menerima pelbagai perubahan serta pembaikan dari aspek pembangunan. During the years of Oxford Matter, there is a lot of changes. Our world is full of changes. And also, all the business is also full of changes. So I hope all our Malaysian citizens, all our friends
have to do their own preparation to having big changes in the years of 2021, the years of ox. Penggunaan teknologi baharu seperti Internet of Things (IoT) atau Internet pelbagai benda berupaya membantu meningkatkan kadar kelangsungan produktiviti pertanian. Dengan adanya sistem IoT, para petani dapat memantau dan mengawal aktiviti pertanian dari mana sahaja dengan menggunakan telefon pintar menerusi aplikasi yang dicipta khas. Seperti Koplay Nyipa Aji, seorang bekas jurutera yang telah mencuburi bidang pertanian moden sejak tahun 2018. Dengan adanya sistem IoT, katanya, segala kerja-kerja pertaniannya lebih dipermudahkan lebih-lebih lagi dari segi tenaga kerja. Untuk ini sistem IoT, itu panggil Internet of Things, dia dapat membantu satu dari segi tenaga kerja. Sebab satu, kalau saya punya ada 4,000 pokok, saya cuma perlukan 2 orang pekerja saja. Sebab kenapa? Sebab kita cuma perlukan handphone, iaitu smartphone, untuk mengawal sistem pengayaran. Iaitu contoh dia untuk 5 kali sehari. Bayangkan kalau 4,000 kali 5 lebih kurang 20,000 kali seraman. Maksud dia, kalau boleh kita serentak, kita adakan sistem dari satu rumah dia akan otomatik mengikut apa yang kita sudah program. Selain itu, katanya, pertanian moden ini juga seiring dengan falsafah ekonomi digital Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk membangunkan sektor pertanian negeri. Menerusi penggunaan sistem IoT juga, produktiviti pertanian dapat dipertingkatkan seterusnya berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Atau BBC oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu Abang Johari, itu dia mau Internet of Things. Dia mau majukan itu pertanian ni terutama untuk luar bandar dan juga dia ada peruntukan yang banyak. Dia saya ingat berbilion ringgit untuk khas untuk pertanian. Dan untuk tahun 2021 ni, okey, bajet tahun lepas dia orang ada peruntukan lebih kurang 60 juta, okey, untuk pekebun ataupun untuk petani. Dan juga dia orang sekarang ni kerajaan mempunyai langkah. Dia orang ada buat satu department, okey, Jabatan Pertanian dipanggil bahagian Jabatan Pengembangan. Di mana tahun lepas saya terlibat untuk mengajar itu bekas-bekas tentera dan juga pemuda ataupun generasi yang baru, generasi pemuda-pemuda. Para petani muda turut digalakkan untuk mencuburi bidang pertanian pintar seperti ini, kerana ia tidak lagi melibatkan penggunaan tulang 4 kerat sepenuhnya tetapi dipacu oleh teknologi di hujung jari. Ditambah juga dengan Internet of Things, dengan melalui handphone, semuanya sangat merangsangkan mereka untuk melibatkan diri ataupun menceburkan diri dalam bidang pertanian. Sementara itu, bagi petani Yuan Ahmad, IoT banyak memudahkan aktiviti pertaniannya, terutama dalam sistem pembajaan. Operasi dengan ada sistem IoT lagi banyak memudahkan bagi pihak kami untuk terutama dalam sistem pembajaan. Dengan sistem IoT kita dapat mengawal jumlah kandungan baja dan bilangan kuantiti baja yang disalurkan ke RPH. Dan di samping itu juga peningkatan hasil agak amat ketara lah. So hasil mungkin lebih bertambah dalam 30-40% lah. Okay. Yang selebihnya dari segi tenaga pekerja, so kita dapat mengurangkan tenaga pekerja dengan cara kita boleh pantau menggunakan handphone. Dengan adanya sistem IoT, ianya sangat mudah dan jimat masa. Sekian saja laporan pada saya Priscilla John bersama juru kamera Nazula melaporkan untuk TVS. Turut menggalakkan penyertaan golongan muda dalam sektor pertanian adalah ahli Dewan Undangan Negeri Layar Gerald Rentap Jabu. Katanya sektor pertanian juga mampu membina kerjaya mereka selain pada masa sama secara tidak langsung membawa mereka ke dunia perniagaan.
Bagi Gerald, golongan muda patut mencontohi negara luar. Ini kerana jika di negara luar tidak mustahil seorang petani turut memegang jawatan sebagai seorang jutawan. Tambah Gerald, kerajaan juga akan menyediakan kursus mengenai pertanian khusus buat golongan belia. Dan setelah selesai menghadiri kursus, belia berminat boleh tampilkan permohonan kepada Jabatan Pertanian untuk menjalankan perusahaan secara vertigasi. Memang dari segi yang kita lihat, pertama kali memang ada kegagalan, tapi kita minta melalui pengalaman itu kita dapat menambah baikkan cara-cara kita membuat pertanian secara moden ini. Dan kita telah melihat satu daripada belia kita, saudara Masun Sangin yang mengusahakan tanaman melon ini. Beliau memang gigih dan berusaha dan berdisiplin lah, itu yang saya sukakan. Dan kita juga melalui Pemuda PBB kita telah mengadakan beberapa program bersama dengan Jabatan Pertanian untuk pendedahan tanaman secara vertigasi. Dan kita menggalakkan lepas mereka menyertai kursus itu, kita galakkan mereka meminta kepada Jabatan Pertanian supaya dapat satu set untuk mengadakan tanaman vertigasi. Biasanya kalau dapat kita akan beri lebih kurang 100 beg dululah untuk belajar. Ini kita sedang usahakan. Pemansuhan syarat bagi pengeluaran akaun 1 iSinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat sebagai pakej rancangan tatkala negara berdepan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan TVS mendapati orang awam menyambut baik pemansuhan syarat itu yang dilihat memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Pertama sekali kita sebagai rakyat Malaysia berasa sangat bersyukurlah sebab pada permulaan iSinar diperkenalkan kepada rakyat, kita nampak ada harapan yang sangat cerah. Tambahan lagi pada pusingan kali kedua ni, dia dah mansuhkan semua syarat-syarat tersebut. Jadi sebagai pekerja swasta, saya dengan rakan-rakan saya rasa macam sangat bersyukur. Sekarang dia tak ada itu syarat lagi. So maksudnya yang memerlukan duit dia dapat meringan kebeban lah. Yang macam ada senang sikit lah, macam dia ada perlu duit macam ni lah. I think it's very helpful lah. Like personally myself, someone I have family, I think when it comes to you need to buy a necessary, it might not be help. Macam dia tak bantu banyak, tapi dia dapat reduce the burden of the family lah. Yeah. Terdahulu Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dilaporkan sebagai berkata KWSP kini dalam proses memansuhkan syarat permohonan iSinar atas nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pemansuhan syarat iSinar itu akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan akaun 1 tertakluk kepada baki. Razi, ada Sarawak Pay tak? Ada, Melissa. Okey, lepas ni tolong bayarkan parking tiket saya. Boleh. Okey, sebenarnya Razi, selain daripada pembayaran tanpa tunai ni sebenarnya ataupun cashless dengan menggunakan Sarawak Pay dan kad debit PayWave di Razi, sekarang sudah ada pembayaran tanpa sentuhan yang lebih canggih dan selamat, iaitu teknologi pembayaran cap jari biometrik di mana penggunaan hanya perlu memegang bahagian sensor kad berkenaan untuk membuat pembayaran. Dan menariknya Razi, teknologi ini melindungi kad dan juga data pengguna. Jadi maksudnya kalau kad tersebut hilang, orang lain pun tak dapat menggunakannya lah kerana penggunaannya memerlukan cap jari pemilik kan? Betul. Jadi betul tu Razi, menarik bukan? Sebagai pengakhiri utama, saksikan sedikit bingkisan mengenai teknologi kad pembayaran cap jari biometrik. Dengan itu saya Balisa Sari dan rakan penyampai saya. Saya Muhammad Razi. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam.